Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billah al-azimil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar wa rasuluh. Allahumma ta'alaina mikrwatta wal suqa alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli akmabak. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Bertabis Surah Alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang semulia-mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, marilah kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala surahannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencari insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita kerja dan dunia dan pahala. Mari kita sama-sama berusaha ucapan sahabat kita dalam dunia terkini dan akhirat nanti, atau keikhlasan melakukan seluruhannya keturunan Adam yang beriman berdakwah serta menghasini kita meraihkan kepada ilahi. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah. Saya pemanggil saya Ustaz Fadilah. Baik, nama bukan nama barunya. Baik, boleh lokasi adalah di Surau Kebaru di Serang Sarawak ni. Saya penyampai di Dakwah Islam. Baik, penonton di studio di TV Muhammad ada segenya, jangan rebut dan jangan segal. Kita barisan orang beriman. Baik, mari kita akan bersiaran langsung tazkirah kitab Muhammad Life tadi yang dibawakan khas untuk kepada anda oleh Tabung Paituma Sarawak. Majlis Islam Sarawak, jangan lupa kewajipan zakat anda, tabung Paituma dan tabung surau dan tabung masjid. Mari kita bergaji online dalam talian. Hendak tahu bantuan TBS, sila lalui sesawan di www.tbs.org.my untuk jangan lanjut dan atau TBS hubungi nombor telefon Ibu Pejabat ke 082 683 709 dan juga di laman di aplikasi Jina Asnaf di FRS Play Store dan Web Academy. Salam segala dalam mengimbas QR ke di sini. Jumpa di laman di media sosial di Tabung Paituma Sarawak. Paituma tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan juga sahabat penonton kita dalam masuk TV dah keluangannya. Anda boleh sidang persiar langsung di TV Muhammad saluran Astro 161 HD dan saluran 161 4K HD, dan juga saluran My TV atau Unify TV saluran 100. Anda boleh tonton dan stream kami ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @tvmuhammad.hd. Meriangkan tekan platform media sosial kita, boleh sama-sama kongsi like bang juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad VOD untuk menyapa mesej dakwah. Baik, pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama kuliah konti di studio di negeri Sarawak. Baik, Alhamdulillah. Jadi bagi anda yang ingin merajukan badangan juga tanya topik
ini alu-alukan. Bukan buat demikian saya di laman YouTube TV Muhammad atau talian WhatsApp group saya Ustaz Muhammad Fadilah telah diaktifkan sekarang di nombor telefon ke 0139906809. Peluang ini untuk anda bertanyakan persoalan menerusi tajuk perbicaraan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita untuk belajar berusaha kita kesehatan atau satapan kerohaniannya. Mari kita buku yang bertajuk Keluarga Muslim dinamakan oleh Burhanuddin Abdul Jalal Misni Sabal Abdullah Hadam Haji Bahari Sabikun, dipenerbitkan oleh Terbitan Quran Agama Akademi Tertera. Baik, jangan tukar cara anda. Mesti kita penonton tengok TV, kita buka sama-sama, buka YouTube sama-sama. Mari kita keluarga, ibu-ibu, bapa-bapa dan saringi dan kawan-kawan dan rakan-rakan sedang menghazini. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita buka ke halaman 125. Buka halaman 125. Alhamdulillah rabbil alamin. Tajuk pada malam ini sampaikan bertajuk lian. Baik, tarikh lian dari dari segi bahasa bermaksud jauh menau. Baik, dari segi istilah kalimah yang dijadikan hujah bagi menutup orang-orang yang terjemar berzina untuk menafikan anak yang di dalam kandungan itu bukan anaknya yang sah. Syarat lian hendaklah jara berlihat itu dengan diajar oleh hakim. Contohnya, saya bersaksikan kepada Allah bahawa saya benar terhadap tuduhan saya bahawa dia telah berzina, dan jika ada anak yang diyakini bahawa itu bukan anaknya, maka hendaklah ia bersumpah bahawa anak yang dikandung itu bukan anaknya. Baik, perkataan tersebut hendaklah diulang-ulangi sebanyak 4 kali. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat atasku lanat dari Allah sekiranya aku dusta atas kata-kataku ini. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT. Baik, B, hendak berturut-turut kata-katanya tetapi li'an isteri tidak disyaratkan terturut-turut. C, orang yang berli'an itu adalah laki-laki suami yang sah. Talaknya li'an ia berlaku dengan syarat atau dalam bahasa lain selain daripada bahasa Arab adalah sah walaupun seseorang itu tahu berbahasa Arab. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama kawan-kawan dan penonton kita, penonton TV Muhammad ya. Baik, mari kita kata-kata difahamankan fokus cemerlangnya. Baik, masa dan tempat berlakunya li'an. Masa dan tempat berlakunya li'an bagi orang Islam ialah selepas daripada menunaikan sembahyang fardu asar di atas mimbar masjid. Kerana subahan orang jahat selepas daripada sembahyang asar adalah lebih hebat balasannya. Kemudian ditukar bagi orang yang berli'an itu selepas daripada menunaikan sembahyang fardu Jumaat di hadapan sekurang-kurangnya 4 orang jamaah.
kerana hari Jumaat adalah hari yang paling mutajab. Apabila seseorang menutup orang yang berzina, sedangkan saksi yang cukup tidak ada, yang menutup itu harus atau wajib diseksa pukul 80 kali rotan. Tetapi jikalau yang menutup itu adalah suaminya sendiri, dia boleh selepas dari seksaan tersebut dengan jalan beli'an. Itu berarti suami yang menutup isterinya. Firman Allah SWT yang bermaksud orang-orang menutup isterinya berzina sedangkan saksi tidak ada selain daripada mereka sendiri, maka saksinya ialah 4 kali sumpah dengan Allah, menerangkan bahawa ia benar, dan yang kelimannya ialah menerangkan bahawa sesungguhnya laknat Allah atasnya jika ia dusta. Surah Al-Nur ayat 6 hingga 7. Baik. Hasil daripada berlakunya li'an. Yang pertama, lepaslah tuduhan zina ke atas suami apabila suami bersumpah bahawa isterinya yang muhsan melakukan zina. Yang kedua, wajib diseksa, dipukul dengan seksaan zina jika pihak isteri tidak bersumpah bagi menafikan subahan suami terhadapnya. Yang ketiga, suami isteri bercerai buat selama-lamanya. Yang keempat, fasaklah nikah kedua-duanya. Yang kelima, ternafilah anak yang dikandung oleh isterinya bahawa itu bukan anaknya yang sah. Lepaslah hak suami ke atas isterinya. Yang ketujuh, apabila telah berjima kepada suami isteri sebelum daripada li'an suami mas kahwin, hendaklah dibahagi dua. Baik, sidang penonton Ramadan Allah SWT, mari kita sama-sama penonton berusahakan untuk belajar kita jembalan Allah SWT. Baik, mari kita sama-sama para penonton kita tajuk Bima pada malam ini sampaikan dan bertajuk beberapa jenis perkahwinan yang diharamkan. Baik, sidang penonton Ramadan Allah SWT, mari kita untuk belajar tersebut untuk mensyarahkan. Baik, kata-kata kebetulan berkahwinan muttah. Berkahwinan muttah ialah apabila seseorang lelaki dan seorang wanita berkahwin atas dasar berjanjian bahawa berkahwinannya hanya untuk sementara waktu dan penceraian terjadi apabila waktu yang ditentukan itu tamat. Perkahwinan seperti ini tidak sah menurut syarak dan termasuk di dalam dosa besar kerana tidak berbeza dengan zina. Sebab asas atau dasar yang melandasi perkahwinan adalah keteguhan ikatan, kematapan melahirkan dan memelihara keturunan. Sedangkan perkahwinan perkahwinan muttah berakhir dengan perpisahan dan kehancuran rumah tangga. Baik, sedang penonton Ramadan Allah SWT, baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita cuba-cuba pada penonton kita daripada saya Ustaz Fadila, kita ajarkan kata-kata fahaman. Baik, di zaman permulaan Islam, perkahwinan muttah dibolehkan, iaitu ramai kaum muslimin
menyertai perjuangan menegakkan agama Allah dan meninggalkan isteri-isteri mereka. Pada zaman jahiliyah, perkahwinan mutah merupakan adat kebiasaan yang dilakukan orang di mana-mana. Akan tetapi, agama Islam menetapkan ketentuan hukum melalui cara beringkat demi beringkat, akhirnya mengharapkan berkawanan mutah berkawinan mutah secara mutlak dan untuk selama-lamanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mari kita yang bermaksud wahai umat manusia, sesungguhnya aku izinkan kamu mengejapi nikmat bersetubuhan. Ketahuilah bahawa Allah SWT mengharapkannya mutah hingga kiamat. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, larangan perkahwinan mutah ditegaskan 6 kali dalam pelbagai kesempatan agar larangan atau pengharaman itu mempunyai kekuatan hukum yang gugur akal kaum muslimin mengetahui persoalannya dengan jelas. Dengan perkahwinan mutah, tiada soal soal waris mewarisi. Perkahwinan ini tidak bertujuan lain kecuali memuaskan bahawa nafsu dan tidak bertujuan memperoleh keturunan. Selain itu, perkahwinan mutah sangat membahayakan kedudukan wanita kerana wanita dipandang sebagai barang yang tempat berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Bagi anak-anak pula, mereka tidak mempunyai tempat berlindung yang tahap dan matam serta tidak terurus pendidikan dan pengajarannya. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, tajuk seterusnya, perkahwinan talid Cina Puta. Baik, mari kita kata-kata kebetulan. Perkahwinan talid ialah perkahwinan yang dilakukan oleh seorang lelaki seorang lelaki dengan seorang janda yang telah 3 kali ditalak atau dijatuhi talak 3 oleh suaminya sesudah janda itu berakhir iddahnya, lalu ia dicerai agar dapat nikah lagi oleh bekas suaminya. Yang pertama, perkahwinan talil merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Allah mengharapkan perkahwinan itu dan tidak sah batal. Perkahwinan dengan seorang janda yang telah ditalak 3 kali atau tidak penonton atau telah 3 kali diceraikan oleh suaminya, dipandang sah jika lelaki yang berkahwininya itu benar-benar atas kemahuannya sendiri dan benar-benar bertujuan hendak hidup bersama. Apabila suami isteri itu berkahwin dengan niat ikhlas dan kehendaknya sendiri, kemudian suaminya meninggal dunia atau bercerai di atas alasan yang diterima akal, barulah bekas suaminya yang pertama dihalalkan berkahwin kembali dengan isterinya itu setelah berakhir iddahnya. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, bagi kita bola habis lagi, kita saya fahamkan, mari kita fokus untuk baca dan
tersebut. Baik, berkahwin dan singgah. Pada zaman jahiliyah, seorang lelaki dapat berkahwinkan anak atau saudara perempuan yang di bawah jagaannya dengan lelaki lain atas dasar imbalan yang sama. Ada sejarah timbal balik, misalnya si A berkahwinkan anak perempuannya dengan si B sebagai imbalannya. Si B mengkahwinkan anaknya dengan si A berdasarkan perjanjian di dalam perkahwinan timbal balik itu, maka si A mahupun si B bebas dari berkewajipan membayar mas kahwin. Perkahwinan yang berupa pertukaran barang dagangan, dan itulah yang disebut dengan perkahwinan singgah. Perkahwinan begini jelas salah serta diharapkan oleh agama Islam. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, belajar seterusnya, perkahwinan yang diharapkan dalam keadaan ikram. Orang yang berada dalam keadaan ikram, baik ikram haji maupun ikram umrah, tidak dihalalkan melakukan perkahwinan sama ada perkahwinan itu dilakukannya sendiri maupun diwakilkannya kepada orang lain. Akan nikah perkahwinan harus ditangguhkan sehingga ikram berakhir. Menikahan yang dilakukan semasa ikram adalah tidak sah dan batal. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita belajar yang terakhirnya sekali, perkahwinan sementara. Tarikh perkahwinan sementara ialah perkahwinan yang disertai maksud menunjukkan pembatasan waktu perkahwinan. Perkahwinan itu hanya berlaku selama waktu tertentu. Ketika hijab kabul, akad nikah diikrarkan. Hukum perkahwinan seperti ini adalah batal, tidak sah menurut syarat, kerana dalam akad nikahnya disertai maksud yang menunjukkan pembatasan waktu berlakunya perkahwinan yang mengikut waktu-waktu yang terhad. Itulah membuatkan perkahwinan itu tidak baik bagi pembangunan kehidupan suami isteri. Perkahwinan sementara pada hakikatnya sama dengan perkahwinan perkahwinan sementara tidak memenuhi salah satu syarat yang diperlukan bagi berkahwin yang berkekalan. Demikian jenis-jenis perkahwinan yang diharapkan menurut hukum syarak sebagaimana yang telah dipersetujui oleh jumhur ahli fiqh. Baik, mari kita sama-sama kita bahagian ketiga, bersedia menyambut malam pertama bersuci di hadas haid dan nifas. Amalan-amalan sewaktu mengandung, paduan menyambut kelahiran anak, paduan membeli nama, menyembelihan akikah, dan nikmat dan kelebihan berkatan. Baik, insyaAllah pada penonton sekalian, mari kita sebelum kita pada malam ini kita menghayati kitab, mudah-mudahan baca tadi kita ambil iktibar, kita amalkan akan telah disampaikan insyaAllah. Baik, kita sama-sama yang pukul bertajuknya
para penonton, keluarga buku yang tajuk pengajian keluarga Muslim dinamakan Burhanuddin Abdul Jalal Nisabat, Abdullah Hadab, dan juga Haji Bahari Sabikun, diterbitan oleh Quran Angkatan Tentera. Mari kita sama-sama menghayati kita untuk kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita menjadi yang ambil iktibar kita amalkan telah disampaikan, insya-Allah. Baik, sebentar saya lagi untuk kemandakan waktu solat fardu isyak daripada Sadudio Sabarahan Sibujan Seria Sebiar dan Bulanda. Waktu solat fardu isyak jam pukul 7.59 minit malam nanti. InsyaAllah pada penonton rancangan Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi pasal pada rancangan istimewa, kita ucapkan juga sahabat penonton kita dan habis dah akan bersiar langsung di TV Muhammad. Anda juga di streaman kami ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad.hd. Bersama-sama meriangkan dekat platform media sosial kita sama-sama dan diba juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Yang lain menonton video di TV Muhammad untuk tontonan semula untuk menyampaikan mesej dakwah kita begini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama, kuliah dakwah untuk berada di Konti Studio di Surau Kebayoran Baru di Serang Sarawak. InsyaAllah pada penonton sekian beri tontonan TV Muhammad sentiasa matur aplikasi ke Muhammad di telefon pintar anda, matur sekarang di Apple App Store, Google Play Store, Wapit Academy. Silakan dalam bagi basku akun di sini. Kalau penonton kita pergi ke laman utama kita, video training kita banyak video terkini, ada masih ada video VOD di kandungan, isikan banyak-banyak penonton rancangan segmen terkini. Baik, insyaAllah tontonan TV Muhammad.com serta dalam bagi basku akun di sini. InsyaAllah sekian. Hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad 100 dan hashtag Malaysia Madani dan mengisi dalam hashtag Ustaz Muhammad Filillah. InsyaAllah kita pada malam ni pemulakan dan sidang akan datang untuk sadapan Quran yang di situ. Baik, insyaAllah sekian. Walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.